Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kisah yang dikongsi melalui kiriman email. Yang ini datang daripada Nur Nafisa. Beliau menceritakan tentang apa yang dialami pada tahun 2008. Waktu itu saya sebenarnya baru sahaja putus tunang. Dan ini pun setelah berkali-kali saya memaafkan dia, tetapi masih dia buat lagi. Dan ini merupakan kali terakhir. Peluang yang saya dah tak nak berikan pada saya. Inilah jalan yang terbaik untuk masa depan saya. Saya tak perlulah beritahu apa yang dia buat. Tapi bila saya kata saya nak minta putus, dan ini yang terakhir, saya terus hindarikan diri saya dari dia. Dia merayu dan terus merayu. Dan saya kata pada kedua orang tua saya yang setuju dengan tindakan yang saya ambil. Maka terputuslah talian pertunangan. Abang saya yang menghantar balik cincin yang diberikan sebagai tanda tunang, duit yang diberikan sebagai tanda tunang, berikan. Dia tak nak terima, keluarganya pun tak nak terima. Saya cakap dah tak nak. That's it, habis, tamat di sini. Casey, bayangkanlah, dia masih menghantui saya, tunggu dekat kolong blok. Sampaikan saya ni dihantar oleh ibu saya nak pergi kerja, balik kerja. Dia datang merayu, tolonglah kasih I. Saya dah kasih dia lebih daripada 3 peluang, Casey. Buat lagi, dan kali ini sudahlah. Saya dah tak sanggup untuk meneruskan perhubungan yang dia tidak pernah hargai. Jadi kembali pada kisah, apa kena mengena pengalaman saya putus tunang dengan kisah seram, kisah misteri. Casey, bayangkan, selepas itu mula berlaku benda-benda ganjil, Casey. Saya tengah tidur, mak saya kejutkan saya. Katanya tadi dia dengar ada orang ketuk pintu. Pukul 2 lebih pagi, orang ketuk pintu, Casey. Mak saya buka, depan rumah tak ada orang. Bukan sekali, kata mak, dah beberapa kali, beberapa malam sebenarnya perkara ini berlaku. Tapi hanya malam tu lah mak beritahu saya. Mak kata, dengan saya minta maaf mak kejutkan kau pagi-pagi buta macam ni. Tapi mak rasa kau dah kena berhati-hatilah. Mak rasa yang ketuk pintu ni, yang main pintu, mungkin ada orang hantar barang dekat kau, bekas tunang kau, aku rasa. Saya memberitahu mak saya, janganlah mak, walaupun saya dah benci dia, kita jangan fikir yang bukan-bukan, jangan tuduh tanpa bukti. Tapi ni firasat mak, terpulanglah kau nak percaya ataupun tak nak. Mak tahu yang ketuk pintu tu bukanlah orang, tapi sesuatu yang dihantar oleh tunang, bekas tunang tut kau. Menggunakan kata kesat di sini, terpaksa saya beralas sedikit. Jadi pendengar Ria 897 FM, pada satu malam, saya ada seorang kawan yang tinggal dekat blok sebelah. Kawan saya balik, kemudian dia ternampak sesuatu depan pintu rumah. Katanya depan pintu rumah dia ternampak macam ada bayangan asap. Asap depan pintu rumah saya sekitar jam 2 lebih pagi. Dia rasakan pelik, bagaimana boleh ada asap yang tebal depan rumah. Jadi keesokan harinya dia menelefon saya dan dia beritahu, semalam ada ternampak suatu pelik depan rumah kau. Macam ada asap tebal gitu. Kau ada bakar apa-apa tak? Kemenyan ke? Bakar wangi-wangian kat depan rumah ke? Ataupun jiran kau tak? Casey, jiran saya Melayu. Saya kata taklah. Saya tanya pukul berapa? 2 plus AM, 2 lebih pagi, kata teman saya. Dan pada waktu itu juga mak saya dengar orang ketuk pintu. Something is not right, katanya di sini. Jadi pendengar Ria 897, Hari Khamis malam Jumaat. Setelah gangguan ini berlaku selama 3-4 hari, Casey. Ya, 3-4 hari.
Masuk hari Khamis malam Jumaat. Saya belum lagi tidur sebab esok hari Jumaat adalah hari cuti umum. Saya tidak bertugas. Jadi saya dekat komputer, Casey. Waktu tu blogging is very popular. Saya tengah buat blog tentang perpisahan saya dengan tunang. Lelaki yang sentiasa manis di bibir, sentiasa minta maaf berulang kali buat benda yang sama. Kalau kesilapan kecil boleh kita maafkan, kalau dah terlampau besar susah. Jadi I was writing my blog about my breakup, pertunangan yang tidak tercapai hingga ke jenjang kelamin, katanya di sini. Jadi tengah type, tengah type, tiba-tiba saya dengar tok 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 tok. It was about 2 plus. Sama waktu. Selalunya saya dah tidur sebab kerja pagi. Tok 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 tok. Saya bangun daripada tempat duduk, berdiri depan pintu bilik. Tok 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 tok. Saya pergi ke depan, saya buka saja pintu, asap Casey masuk dalam rumah. Saya pingsan. Mak saya dalam waktu yang sama terbangun, pergi depan tengok saya dah terbaring dekat atas lantai. Pingsan, pintu dah terbuka. Mak saya kejutkan saya. Bangun. Bangun. Allah, anak aku. Abang. Suami. Mak saya memanggil suaminya. Bapak saya keluar. Sama-sama angkat saya letak dekat sofa. Kejut saya tak bangun, Casey. Tak bangun. Dipendekkan cerita, setelah mak mendapatkan bantuan seorang ustaz untuk tengokkan keadaan rumah, tengok keadaan saya, rupa-rupanya, Casey, setiap malam, ini hanya andaian tetapi ini kemungkinan, setiap malam saya katakan pukul 2 lebih pagi mesti akan dengar orang ketuk pintu. Tapi yang selalu buka adalah mak saya yang buka pintu. Rupa-rupanya setiap kali pintu tu diketuk, benda tu tengah tunggu saya buka pintu. Kalau mak buka, tak ada apa-apa. Mak buka, bapak buka, lain orang kecuali saya kalau buka pintu, tidak akan berlakunya apa-apa. Tapi kalau yang buka pintu tu adalah saya, asap tu akan masuk ke dalam tubuh dan akan menguasai saya. Itu yang terjadi pada saya. Saya buka pintu, setelah berkali-kali mak buka, saya terkena hantaran santau asap melalui angin di hadapan pintu rumah saya. Waktu tu saya dah teringatkan bekas tunang. Saya boleh bangun selepas saya pingsan. Benda yang pertama saya cakap adalah, "Mak, Razali mana, Mak? Razali." Razali nama tunang, nama samaran yang digunakan, bukan nama sebenar. Kenapa kau cari Razali pula? "Mak, saya rindulah Mak dengan Abang Razali." Mak dengan bapak saya tahu sesuatu tak kena dengan saya. Mereka cuba melayan saya dan katakan, nanti besok kita cari Abang Razali, pergi tidur dulu. Saya tidur. Besok bangun pagi, mak dengan bapak ingatkan dah okey. Tapi belum, Casey. Bangun dari tidur, saya bangun, saya mandi siap-siap. Mak tanya, kau nak pergi mana? Tak kerja kan? Nak keluar kejap, Mak. Nak jumpa Abang Razali. Mak tak kasih keluar. Bapak melarang. Tapi taklah melarang, cakap jangan keluar. Okey, kau nak keluar, kau tunggu sekejap boleh? Tunggu sekejap. Bapak kau nak keluar ni, ambil barang. Nanti bapak balik kau keluar. Aku sorang-sorang takutlah kat dalam rumah. Mak saya beritahu, saya dah pakai baju lawa dah, Casey. Dah siap rambut, tengah duduk, gelisah. Jalan ke hulu ke hilir dalam rumah, cari Razali bekas tunang saya. Rupa-rupanya bapak saya keluar rumah. Bapak saya katanya sedang mencari, sedang menjemput teman baiknya seorang ustaz, Ustaz Suhaimi namanya, untuk datang ke rumah dan bantu saya. Saya menjalani beberapa proses rawatan, Casey. Dalam rawatan yang pertama, saya meracau, saya histeria. Dalam rawatan yang kedua, rawatan susulan selepas itu, saya sama juga meracau. Kemudian saya mula nak muntah.
Disiapkan baldi, saya muntah keluar air warna kuning. Banyak sangat. Air warna kuning saya muntahkan, Casey. Itulah yang dikatakan di sini. Dan itu saya rasa memang kerja tunang. Sebab bila saya dirawat, saya mula bercakap dengan ustaz. Rupa-rupanya Razali menghantar sesuatu, nak kawal saya supaya saya tak ada kawan lelaki, dan saya akan hanya menjadi milik dia saja. Ustaz tu duduk berbual. Waktu tu saya sedang bermain dengan rambut saya. Selepas membaca beberapa surah, muncul pula makhluk ni. Dah main rambut tu. Panjang betul rambut awak ni Panjang sampai kat mana rambut ni? Saya ada rambut, tapi rambut saya tak panjang, Casey. Dekat bahu. Tapi mak saya beritahu gambaran yang saya tengah pegang rambut, tengah sisir rambut saya ni, seolah-olah rambut saya panjang sampai dekat lantai. Jadi ustaz tu ajak berbual. Cantik ke rambut? Datang dari mana? Lah, menyanyilah pula. Orang tanya tak nak jawab. Datang dari mana? Tengok sini. Hey, tengok sini, tengok sini. Ustaz membaca sepotong ayat. Saya pusing, saya tulis, saya jeling dengan mata saya. Tengoklah sini, orang bercakap tak baik tengok tempat lain. Tengok sini, datang dari mana? Siapa hantar ni? Siapa? Kenapa sibuk-sibuk masuk dekat sini? Awak bukan tinggal sini kan? Saya tanya dia soalan kelakar ke makcik? Makcik kelakar ke soalan saya? Ni ketawa kenapa? Ni gila Oh gila rupanya. Oh gila. Patutlah suka-suka datang rumah orang, masuk dalam badan. Ini rumah aku, tempat aku tinggal. Sini rumah aku. Saya mula jawab dengan marah. Ustaz terus bertanya soalan, ya. Kirimannya agak panjang, saya ringkaskan ya. Bertanya terus dengan soalan demi soalan, sampaikan satu ketika bila saya jawab, mak saya dah tangkap itu siapa yang hantar. Ustaz tanya soalan berikut ini. Jadi, kenapa kau datang sini? Ini bukan rumah kau. Kenapa kau datang? Tuan aku cakap, kalau dia tak boleh dapat budak ni, lain orang pun tak boleh dapat. Jadi bayangkan, pendengar yang 897. Beberapa kali datang, satu kali rawatan, beberapa hari datang lagi, datang dan terus merawat sampaikan benda tu keluar daripada tubuh badan. Selepas tu ustaz nasihatkan, memandangkan punya diri tahu mana awak tinggal, boleh tak untuk awak tinggal tempat lain dahulu? Dia akan terus datang, dia akan terus hantar. Saya tinggal rumah makcik, jauh daripada rumah saya, dekat Pasir Ris. Rumah makcik di kawasan Jurong. Dia pun tak tahu ke mana saya pergi. Terima kasih. Selamat tengah malam, Casey. Yang ini seorang lelaki pula. Katanya seorang lelaki, saya tangkap bekas ini daripada Amri. Amri berkongsi pengalaman. Tangkap bekas tunang saya. Pergi ke bilik hotel dengan seorang lelaki. Mula-mula saya dengar cerita daripada kawan-kawan. Susah nak percaya. Kita masih ada defensive mode yang kita tunang saya tidak macam tu. Dan akhirnya saya telah pun mengambil cuti waktu saya kerja tanpa memberitahu dia. Saya ni adalah seorang ahli anggota bomba, Casey. Jadi bila saya bekerja ni 24 jam kan, 24 jam saya bekerja. Jadi 24 jam tu dia akan ambil peluang dan ruang untuk keluar dengan lelaki lain. Saya pada hari itu cuti, saya pun tunggu masa dekat betul-betul blok sebelah dalam kereta yang saya pinjam tu, kereta abang saya.
Jadi dia tak kenal. Kalau kereta saya, dia akan kecam. Jadi kereta abang saya tunggu dan akhirnya dia turun. Dia menaiki kenderaan lelaki lain lah. Saya ikut dari belakang dan mereka memasuki sebuah hotel di Singapura. Saya tangkap dia dan depan lelaki itu, saya kata saya nak putuskan tunang. Saya campak cincin yang diberikan dan dia kata jangan cari aku lagi. Bayangkan dia menjadi marah. Dia kenakan saya bukan pasal dia nak balik dengan saya, tidak. Tapi dia marah sebab saya ni malukan dia. Adakah patut? Jadi dia menghantar sesuatu pada saya melalui gambar-gambar yang kita petik bersamalah dengan barang-barang peribadi saya yang dia ada simpan, dan dia juga ada beberapa barang-barang yang saya tak tahu mana dia dapat. Saya waktu tu batuk berdarah, Casey. Batuk berdarah, jumpa doktor, mula-mula ingatkan sakit TB. Bila dilakukan scanning, bila dia kasih obat, tak ada apa-apa pun mujarab. Dan doktor tu sampai sarankan untuk berjumpa dengan pakar tradisional. Jadi saya berjumpa dengan seorang pakar tradisional. Dia ni bukan ustaz, tapi dia memang kerjanya adalah untuk membantu orang dalam rawatan gangguan sihir. Dan saya pergi, dia mula membaca surah. Kisi bayangkan, pada waktu tu saya pergi dengan mak bapak saya. Saya boleh rasakan keperitan pada waktu saya dirawat. Sebabnya bila pakar tu mula membaca-baca surah ni, saya mula genggam apa jua yang ada dekat depan saya, saya genggam sekuat-kuatnya sebab tekak saya rasa pedih dan sakit yang teramat sangat. Itu adalah satu azab yang saya akan ingat sampai bila-bila. Kisah ni akan saya sambung. Menarik cerita ni. Terima kasih pada anda, Amri, berkongsi pengalaman. Kita akan dengar iklan dahulu dan Casey akan kembali selepas ini. Kisah dari Amri. Kisahnya ringkas, akan ada sambungannya. Ini lebih kepada dalam sesi rawatan apa yang berlaku. Di kongsi sama, Amri berkongsi pengalaman ketika menjalani rawatan beliau dalam keadaan sedar. Mula terbatuk-batuk, batuk darah. Jadi pakar rawatan ni membaca beberapa surah. Saya mula batuk seperti yang dikatakan batuk berdarah. Dan selepas beberapa minit, batuk itu menukar menjadi sesuatu yang amat memedihkan, menyakitkan dalam hidup saya. Saya sampai menggenggam. Ya, depan saya ni ada sejenis tempat letak pensel dalam satu mangkuk. Saya pegang benda tu, saya genggam sampai nak pecah. Kemudian pakar tu ambil dari tangan saya. Dia kasih saya bantal kecil, tangan kiri dengan tangan kanan. Saya genggam kerana terlampau sakit. Casey nak tahu kenapa? Saya mula batuk. Dan pakar tu kata, nanti kalau ada sesuatu terkeluar, sembuhkan dekat dalam mangkuk ni. Sakitnya. Begitulah keadaan saya. Benda pertama keluar dari mulut, jarum yang digunakan untuk jahit baju, keluar dari mulut saya. Sembuh lagi. Jarum kedua jatuh daripada dalam mulut saya. Sembuh lagi. Kesemuanya ada 4 jarum halus keluar dari tekak dan mulut saya. Begitu teruknya bekas tunang saya. Dia kata saya memalukan dia depan orang ramai. Padahal dia yang buat silap. Saya yang tangkap. Saya pula yang menjadi mangsa keadaan. Nasib baiklah saya tidak bertunang dan terus berkahwin dengan dia. Sampai ke saat ini, Casey, saya rasa tawar hati untuk jatuh cinta. Kata abang bomba bernama Amri.
Sekarang saya berusia 35 tahun. Masih lagi single. Dan tidak mungkin saya akan jatuh cinta. Perempuan tu tak tahulah apa yang jadi dengan dia. Mungkin dah ada anak agaknya, tapi belum berkahwin. Kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama pada tengah malam ini. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Nama saya Azmi bin Ahmad. Azmi bin Ahmad. Panggilan dari mana ni? Saya tinggal dekat Sembawang. Ada pengalaman apa Azmi? Silakan Azmi. Saya ada satu pengalaman yang ini bukan cerita hantu, tapi ini pengalaman seram lah. Pada saya seram sangat. Seram. Okey, saya bekerja sebagai delivery driver dah KC. Saya hantar makanan manusia lah. Saya hantar pergi restoran. Jadi salah satu ketika ni saya hantar makanan di tempat ni. Saya tak pernah pergi tau. Tak pernah ni. First time saya pergi ke restoran ni. Jadi ni tempat ni saya cakap sajalah tak ada apa yang nak tinggalkan. Ni dekat Marina Bay tau. Nama tempat dia ni Super Tree. Super Tree ni dia 3 tingkat. Jadi macam mana tadi apabila saya hantar sana, sampai je saya jumpa ni brother, aku nak hantar ni makanan. Okey, dia cakap okey, makanan kau taruh kat dalam situ, tingkat satu. Betul kau naik lift dekat atas. Jadi saya dah taruh dekat satu makanan, saya naik atas nak kena ambil chop and sign tau. Saya baru nak naik, jadi saya dah naik lift ni. Naik pergi tingkat 2 tau. Memang nak pergi tingkat 2 lah, daripada chef. Pergi tingkat 2 ni kan. Ini punya lama. Dia cakap, alamak, memang ni tingkat ni memang tinggi lah. Dia cakap seperti cakap main habis sana kan. Jadi pergi tingkat 2, lama tau. Dia cakap, alamak, aku ni nak pergi tempat lain lagi nak delivery kan. Kita delivery memang rushing lah. Jadi dah yang sangat apa semua kan. Jadi baru saya nak turun lift, saya nak pergi lift, nak turun bawah. Jadi saya baru sampai satu lift, itu dah turun. Dia cakap, alamak, ni aku nak naik dah lama kan. Habis aku turun lift ni, naik balik nak ambil aku, lama lah je. Saya ingat saya turun tangga lah. Kita ni dah KC, kita orang rushing. Saya pergi pula, saya kau turun tangga. Jalan lah, sebelum lari. Daripada tangga dia spiral lah KC. Jadi saya masuk tu, saya turun tangga. Saya ingat, cop-cop lah, tu nak pergi tempat lain. Saya dah buka pintu. Memang gelap lah kan. Tapi ada lampu dekat kiri kanan, ada lampu. Udah tangga spiral. Kita tak boleh nampak apa dekat bawah. Kita turun. Saya turun, saya lari tau KC. Saya cakap KC, saya pun tak tahu kenapa saya tak sampai-sampai ni. Lari ni bukan jalan ya. Macam boleh tak sampai-sampai. Jadi saya masih bila lagi. Sebab saya tu memang tinggi lah. Tapi tinggi macam mana pun, takkan aku boleh tak sampai. Jadi setiap kali saya pusing spiral ada pintu. Jadi saya terbuka pintu lah. Saya try dah berapa tingkat, apa saya tak tahu lah berapa tingkat kan. Supaya saya tak fikir. Kalau pintu lock, tak boleh buka. Aku dekat mana ni? Kali saya kiri kanan, kan dekat kanan kan ada nombor kan, dekat kiri dan kanan kan. Jadi ni sebelah kanan saya tengok, ada nombor kan. Tak apa, saya turun lagi. Ni nombor sama je. Nombor ni sama, saya turun. Kali kiri. Macam mana kan, saya cakap terus terang, kata bulu rumah tu naik. Cakap aku ni dah macam, saya pula tak mahu saya dengan MJ12 kan. Saya terus dah fikir buruk lah. Ini aku dah macam kena kidnap ke apa ni kan. Dengan saya cakap kecil, saya sebagai manusia memang saya rasa perasaan takut. Tapi perasaan takut yang saya pernah ada tu tak bertahun-tahun. Saya sampai dah lupa perasaan takut macam mana tahu kecil. Tapi kali ni perasaan takut datang balik. Saya baru teringat macam ni pun perasaan takut. Saya betul-betul takut dah kecil. Saya ingat satu saja, aku nak keluar daripada ni tempat lah kan. Tolong lah. Saya pekik. Saya pekik. Saya sambil lagi naik balik tau. Tak ada orang jawab masa lagi. Tak ada orang jawab. Saya cakap, ya alamak, tak apa jadi ni. Saya dah takut tau. Dan saya story ni macam excited lah. Tapi waktu tu kejadian tu saya cakap terus terang kecil. Saya dah macam kali saya pekik. Saya sambil lari naik atas tau. Tak, macam apa ni, aku kena kidnap dengan Along Gaib ke apa ni. Kali alhamdulillah kecil. Sampai satu part ni saya pekik. Tapi sebelum saya pekik, saya dah start mengaji lah. Saya baca Al-Fatihah, saya ingat baca Al-Fatihah. Jadi saya sambil lari sampai naik. Macam tak sampai-sampai juga kan. Tapi satu part ni saya dengar ada suara Cina. Suara Cina ni. Kali, alamak, selamat.
Ada suara kan, pun lari. Tak pun dalam keadaan takut pun. Tadi ada Cina tu pekik kan. Dia suruh, ada pintu tu buka. Saya pergi cek semua dekat atas lah. Ramai tahu saya dekat atas macam dah berkerumun. Dia, open. Saya dah tengah muat, saya angkat tangan macam sensal gini kan. Ya, aku tak boleh berbual lah, tak boleh berbual. Dia cakap, okey lah, okey. Jadi saya cakap, saya tak boleh berbual lah. Saya dah penat. Kali dah macam rest beberapa few second gitu, macam 20 second, 30 second. Terus saya nak turun balik abah, saya nak continuekan sampai kerja lah. Tapi saya betul-betul bersyukur lah saya dapat keluar daripada tu tempat. Apabila saya nak turun balik tu tengok. Dia tak ada lift lah, dan cakap saya. Okay, dia lift. Saya pun turun naik lift. Saya dah turun lift. Tapi saya dah betul-betul dekat dan bersyukur. Saya dah sampai kat bawah. Saya jumpa tu berada yang tadi saya nak masuk kan. Saya nak hantar makanan kan. Okay, saya cakap Bada tu Melayu lah. So, dia dah cakap, ini tempat ni keras lah. Dia cakap, sikit-sikit lah dia cakap kan. Sekarang saya story kat dia apa yang berlaku kat dia tadi kan. Dia tengok saya, dia senyum. Dia tengok saya senyum, saya tak tahu dah dia senyum, saya ni bodoh ke, saya ni buat kakak ke apa ke, saya tak tahu kan. Lepas tu, dia tak jawab apa, dia senyum je. Saya pun jalan lah. Tapi sambil jalan tu, saya betul-betul bersyukur. Lepas tu, dah beberapa hari gitu kan. Saya jumpa sampai kawan budak Cina yang sama kerja dengan saya. Dia ni budak Cina ni, memang dia selalu hantar itu tempat. Itu memang, tempat tu memang dia satu orang yang hantar. Buat hari tu saya hantar dia MC. Jadi apabila dia MC saya kena hantar. Tu first time lah sampai sana tau. Jadi saya bilang tu budak Cina. Dia story. Lepas tu saya dah story dia semua saya dah baca. Lepas tu dia ketahukan saya. Dia cakap orang putih lah. Tapi saya translate lah. Kau apa tu tinggi tau. Kau turun. Tapi saya cakap kerja, walaupun tu tinggi macam mana, saya pun kau isi. Saya turun tentang dia, saya lari. Dah berapa jauh tau saya lari. Saya tahu tinggi. Jadi itulah saya kan. Bantang tak seram sangat. Tapi saya yang dalam keadaan tu tak ada orang, tak ada keliling, gelap. Ada lampu pun, lampu macam very dim lah dekat kiri kanan kan. Dengan keadaan yang lumbung tu asyik sama macam saya macam takut lah di sini. Itu saja saya nak kongsi kan. Hati mak saya. Jadi terima kasih pada anda kisah seram yang dikongsi untuk Misteri Jam 12. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kembali. Ini kiriman daripada seorang jururawat namanya Nora. Saya nak berkongsi kisah Nora berkongsi pengalaman yang menyeramkan ini. Saya ni menjaga hospital, bertugas di hospital menjaga labor ward untuk bersalin lah. Jadi pengalaman saya ni berlaku dekat sebuah ward ni. Ward ni cuma ada 2 katil saja. Katil, 2 katil. Dia bukan 4, dia bukan 1 tapi 2 katil. Dan 2 katil ni mereka diasingkan dengan hanya langsir lah yang ditutup. Dan apa yang berlaku, saya dapat panggilan daripada salah satu katil lah dekat ward ni. Saya tengok ada nombor keluar dan blinker dah on. Saya pun pergilah. Saya pergi, seorang wanita ni kata dia tengah duduk dekat katilnya. Dan saya pun tanya, yes, boleh saya tolong? Saya cakap dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian wanita Cina ni cakap, can you help me please draw the curtain, tarikkan langsir untuk tutup lah. Dia kata okey. Saya pun tarik langsir. Apa yang berlaku, depan tu ada seorang lagi ibu lah yang baru melahirkan. Ibu ni baru melahirkan dan dalam keadaan yang sakit lah, sebab ibu ni melahirkan anak kembar 3 sekaligus. Anak kembar 3. Jadi dia melahirkan secara normal, natural, tidak ada cesarean. Tapi pada waktu itu ada sedikit komplikasi untuk bayi yang ketiga. Bayi yang ketiga tu sedikit komplikasi yang mana umbilical cord tu terbalut pada lehernya dan tak boleh dikeluar secara natural. Terpaksa anak yang ketiga ni dibedah ibunya dan dari situlah daripada secara natural ni melahirkan dengan emergency C-sec katanya di sini. Dan wanita ni dalam keadaan kesakitan, dia terbaring 1 hari tu tidur. Dan wanita yang panggil saya suruh tutup, draw the curtain. Okey, saya dah tarik sebabnya dia pun baru melahirkan tetapi pembedahan yang panggil saya ni lah. Saya pun keluar daripada tu. Saya
ward tu, saya pergi ke kaunter untuk buat kerja-kerja yang lain. Dan dalam masa 15 minit sekali lagi bell berbunyi lah dekat katil yang sama. Saya pun pergi, saya datang sana. Yes ma'am, how can I help you? Dan katanya can you just help me check, boleh tak kau tolong aku, kau tengok katil depan ni dia tengah buat apa Dan saya pun tengok dia, she's still asleep ma'am. Why? You sure she's sleeping? Yes. Kata wanita ni yang panggil saya, bila dia tengah baring, dia perasan ada orang jenguk daripada langsi, dan orang yang jenguk ni wajahnya sama dengan wanita yang tengah baring kesakitan dekat atas katil depan. Dia cakap dengan saya, I saw someone peeping and exactly look like her. You sure she's sleeping? Yes ma'am. Saya tarik langsi sebelah, saya tunjuk. Can you see she's sleeping right now? Can you just tap her whether she's awake? Oh, I can't do that ma'am, please. Dia suruh saya tepuk perempuan sebelah tu, tengok dia bangun ke tak. Saya cakap minta maaf, saya tak boleh buat benda tu. Saya pun tarik langsi balik, tutup. Kemudian pergi balik, saya buat kerja saya. Casey, 10 minit kemudian bell bunyi lagi. Saya dah marah tau Casey. Aku banyak kerja ni, apa lagi dia nak ni? Tak apa, sabar, kita jururawat. Masuk dalam, jalan tengah marah sampai depan pintu, marah saya buang. Yes ma'am, I think I want to change my ward. Saya tanya kenapa? Why? I saw her peeping at me again from the curtain. Are you sure ma'am? Yes, I am very sure. Saya cakap, ma'am, sekarang ni kita tidak banyak katil, nanti saya tengok kalau boleh tukar. Can you do it now? I don't mind. You can pull, you can push. Katanya boleh tolak katil saya keluar, saya boleh tidur dekat koridor. Cakap, minta maaf, saya tak boleh buat benda tu. Tunggu sekejap Saya pun keluar, saya tengoklah paperwork check. Tiba-tiba saya tengah buat paperwork, saya nampak macam ada orang tau menjenguk-jenguk. Saya pun tengoklah dekat ward yang mana saya keluar masuk awal tadi. Casey, sumpah Casey, saya nampak wajah perempuan yang dekat depan tu tengah jenguk daripada bilik ward yang saya keluar masuk. Dia tengah jenguk macam, Astaghfirullahalazim. Jadi ini bermakna sepanjang saya keluar masuk tadi, pesakit yang berada dekat katil tu, yang komplain dekat saya, ada orang menjenguk, wajahnya serupa dengan orang depan, adalah benar Casey. Saya terdiam seketika. Waktu tu saya terus pergi dekat bilik ward tu. Saya tak boleh benarkan dia turun sebab dia baru operation, dia kena baring dekat atas katil. Saya cakap dengan dia, I'm so sorry, tak ada ward available now, saya tak boleh alihkan dia. Dia cakap dengan saya, tolonglah, aku takut. Tadi bila kau keluar dia jenguk lagi. Aku nak tekan butang, tapi aku tak nak kacau kau, nanti kau ingatkan aku main-main. Saya kata pada dia, I trust you and I believe you. I saw the same thing. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi, siapa tu? Selamat pagi, saya Noah. Noah, panggilan dari mana Noah? Saya dari Bukit Batu. Ada pengalaman tentang apa Noah? Silakan. Okey. Pengalaman saya ni berlaku 9 tahun yang lalu. Di sebuah pusat membeli belah yang dah sekian lama di Upper Serangoon Road. Di waktu itu saya menemani teman saya memasang tatu di kedai tatu. Jadi kami bertiga bersama artisnya, seorang budak Cina. Jadi pada malam itu ketika shopping mall sudah tutup, tapi kita already minta izin dengan security yang gonna get my friend's tattoo done. So we get the permission lah, kita pun regular kat sana. Then kita memutarkan lagu lah. We seems kita macam enjoy lah the night. So and we had some drinks lah. Then dalam pertengahan itu, dalam jam 2 lebih pagi, saya dan teman saya pergi ke tandas. Dan ini adalah kesilapan saya lah. Kesilapan saya bila saya
cakap sama teman saya, Joe, ada hantu ke dalam dunia ni? Dan saya cakap dengan dia, bedek lah ni semua. Hantu tak, kalau ada keluar lah sekarang, aku nak tengok. So there was a big mistake lah. And but there was no response. Dan sesudah itu kami kembali semula ke kedai dan kami santai dan muzik techno bermain lah dengan nada yang tak begitu kuat, tapi secara tiba-tiba hi-fi di situ tiba-tiba dia terus full blast. And the remote is on the hi-fi itself. Jadi tiga-tiga ternaik daripada kerusi, macam terperanjat dan total silence dan meremang bulu roma yang begitu dahsyat dah. Jadi terdiam. Jadi kawan Cina saya, masa dia kerja sana dah lama, kawan Cina saya bertanya pada kami, asal macam gini ni, asal jadi macam gini Dan saya tengok kawan saya tengok saya tunduk, saya buat bodoh. Kali you guys better tell me lah apa actually happened. Then I confess lah. I mean, I say, Eric, I mean, I apologize lah. Earlier ada toilet lah. Saya sudah cabar. Saya sudah cabar malu halus lah untuk tunjukkan diri dia lah. Sebab saya ingat benda ni tak wujud. Jadi, dan terus kawan Cina saya terus macam marah. Kau tak boleh buat macam gini ya. Ini tempat lama. Ini tempat kira memang ada story ya. Especially kat tandas dia. Dan saya cakap saya minta maaf lah. Saya tak tahu lah. Sekali dia tengok kat luar kan, dia perasan kat luar ada sosok wanita dengan wajah yang begitu amarah merenung ke dalam kami. Saya tak berani. Saya cakap betul. Saya tak berani. Saya tengok dalam. Dia cakap ada. Dia tengah tengok dalam keadaan yang begitu marah sekali, dengan wajahnya yang begitu marah. Jadi okey, dia cakap dengan kami, hold on. Dia keluar sebab dia is a Taoism. Jadi dia ada talisman. Dia keluar. You guys hang on. Dia keluar, dia pergi tengok, dia baca dia punya mantra, so dia keluar, dia masuk balik, dia cakap, benda tu kat luar tau, tunggu kau. Tapi dia dah mundur sikit pada escalator. Jadi I'm out of words lah. Then he just said to me, you can't say this, boy. Saya apologize, I don't know. Can you please boleh tolong tak, macam kau baca apa-apa lah, suruh dia pergi lah. I try my best lah. Dan dia bla bla bla. Dan slowly saya dah badi lah. Saya dah terus daripada macam sikit high kan, terus dari normal. Astagfirullah. Dan lepas tu dia cakap okay, she's gone. Dan saya, itu dah pukul 3 lebih. Then I apologize to him. I say okay, dan pada I will go tomorrow. Keesokan hari datang lagi. Kawan saya teruskan dia punya session, dan saya dalam pukul 12 slightly after midnight, saya pergi ke toilet tu sendiri. Dalam keadaan yang begitu remorseful, menyesal. Saya betul-betul tunduk, saya minta maaf. Saya cakap dengan saya, mohon maaf, saya tak sengaja. Saya tak percaya. Saya betul-betul benar-benar minta maaf. Dan saya harap jangan ganggu saya lah. Then saya return back to the parlour, and after that everything seems fine, alhamdulillah. So that's my experience. Thank you so much. Good night, guys. Terima kasih kepada anda. Selamat malam. Kiriman daripada pengirim yang katanya beliau sebenarnya tak tahu ke mana beliau pergi. Ada benda yang mendampinginya. Sampaikan ada kawan tegur, tapi dia dapat rasakan dia tak pernah nampak kawan saya yang menegur, dan kawan saya ternampak. Dari situlah kami telah pun berjumpa dengan seorang pakar perubatan untuk mendapatkan nasihat dan rawatan. Katanya salah seorang daripada kawan saya bertanya pada saya, adakah saya pernah nampak perempuan ni? Sebelum ni dia tak pernah nampak.
kawan saya ni ya, sebelum beberapa kali saya datang jumpa keluar jalan, tak ada apa-apa, tak ada orang nampak, cuma saya ada rasakan kadang-kadang macam rasa tak sedap hati. Dan rupa-rupanya bila saya berubat, saya katanya di sini saya tak tahu bagaimana nak berkongsi dengan anda semua. Takut nanti anda ingatkan saya ni berbohong atau buat-buat cerita. Tahukah anda makhluk jin boleh jatuh cinta dengan manusia? Makhluk jin boleh ada perasaan rasa nafsu kepada manusia. Sebab itulah kata pakar yang saya dapatkan rawatan ini, seorang ustaz mengatakan kalau tengah mandi dalam tandas, digalakkan untuk kita pakai pakaian berkemban, tutup bahagian-bahagian tertentu lah. Sebab dalam tandas makhluk jin akan tengok kita mandi. Ini saya tak tahu, first time saya dengar, terkejut saya dibuatnya. Sebab tu kalau kita makan, kalau kita nak tinggalkan makanan kita buat seketika, tutuplah makanan kita. Kalau tidak, ia akan dikotorkan oleh makhluk jin dengan najis makhluk jin ni. Dan banyak perkara yang dikongsilah sebab ini dah pun masuk bab-bab agama ni, saya tak boleh ketengahkan lebih lanjut lah, takut nanti perkara yang salah, yang kurang tepat. Jadi setakat itu yang boleh saya kongsi dengan anda, apa yang dikirimkan di sini. Ingin kepastian, anda boleh tanya rujuk pada para pakar ya. Jadi apa yang berlaku, saya ni pula waktu malam-malam hari saya suka memandu pergi dekat tepi Sungai Kalang. Dululah saya pergi tepi Sungai Kalang, saya suka duduk chill dekat situ. Kadang-kadang duduk situ main handphone, telefon kawan. Saya suka duduk sangat dekat tepi Sungai Kalang hanya untuk ambil angin Casey. Dari situ dekat kawasan tu ada jin ni yang tengok saya setiap kali malam. Saya akan datang sini sorang-sorang tak ada kawan saya akan hang out sekejap, ambil angin. Sebab rumah saya memang dekat kawasan Kalang, rumah saya di kawasan Bendemeer, kata beliau. Jadi Bendemeer dengan Kalang memang dekat. Nanti balik kerja daripada kawasan Bugis tu, saya akan memandu, berhenti. Kadang-kadang dekat situ saya makan aiskrim, saya minum air, sambil-sambil saya tenangkan fikiran. Barulah saya balik ke rumah. Jadi dari situ, ada seekor makhluk jin ni, mungkin yang ada dekat kawasan tu, suka dengan saya dan mula mendampingi saya dan menganggap saya sebagai boyfriend kepada dia. It may seems funny, macam kelakar, boleh ketawa, tapi no joke Casey. Saya ni tak tahu dalam senyap saya dah menarik hati perasaan seekor makhluk jin. So what happened? Bila saya selalu dekat situ, saya jumpa dengan kawan. Mula-mula kawan tak perasan. Lama-kelamaan kawan saya perasan. Kadang-kadang nanti bila kita keluar, nanti akan ada seorang perempuan ni, dia nampaklah dekat sudut sana, tengah duduk, tengah berdiri dekat ujung. Kadang-kadang bila saya baru sampai tengah jalan, perempuan ni ikut dari belakang sebelum dia gaib. Tapi yang nampak ni bukan semua, hanya seorang kawan saya yang nampak benda yang sama. Jadi kawan saya ni, dia ada kebolehan untuk melihat. Dia ada third eye. Wah, macam filem Mata Batin. Dia ada kebolehan untuk melihat, ada third eye. Perkara ini bukan selalu berlaku. Kadang-kadang third eye, dia punya ability untuk melihat ni akan datang dan dia boleh nampak. Jadi maka itu dia setelah nampak beberapa kali, dia tegur saya, dia beritahu saya. Saya pun tak nak ambil risiko berjumpa dengan pakar merawat saya dan memang sah. Katanya di sini memang sah sangat-sangat. Rupa-rupanya makhluk jin memang ada. Dia mendampingi saya dan dia suka dengan saya sebab saya selalu datang tempat dia. Seolah-olah ni saya datang menziarahi dia seorang diri. Dan jin ni suka orang yang duduk sorang-sorang, kata ustaz. Jin ni suka duduk dengan orang yang seorang, duduk temenung. Orang yang suka temenung, orang yang rasa sedih teramat sangat, orang yang perasaannya seringkali terganggu lah, akan menjadi pendampingan ataupun akan dipilih sebagai pendamping makhluk jin. Dirawat dan taklah rawatan ni sampai saya
Sampai saya kena rasuk ke meracau, tidak. Hanya sekadar pakar itu membaca beberapa surah ruqyah dan meminta makhluk tu jangan ikut saya lagi, ya, sila keluar. Dan pakar tu mengatakan hanya dalam beberapa minit selepas membaca surah, dia cakap makhluk tu terus meninggalkan saya dan tidak datang lagi. Dan pakar tu menasihatkan saya tolong jangan kembali dekat kawasan sungai itu lagi. Kalau nak pergi dekat tepi laut dan sebagainya untuk duduk tenangkan fikiran, kalau boleh bawalah kawan, ya. Kalau tidak, tenangkanlah fikiran dalam masjid, kata Ustaz. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, yang ini kisah yang dikongsi sama, pengalaman yang diceritakan di sini. Datangnya daripada Zila. Beliau ingin ketengahkan satu kejadian yang berlaku. Zila, Assalamualaikum, Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Azila, Kisi boleh panggil saya Zila. Saya pendengar setia Misteri Jam 12 dari Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan, Terima kasih pada Nur Azila atau Zila yang mendengar Misteri Jam 12 dari Kelantan. Rumah saya ni adalah rumah kampung, ya, jenis rumah yang bawahnya ada kolong, ada ruang lah dekat bawah tu. Dan Casey, waktu tu kakak saya hamil anak yang pertama. Dan waktu tu juga kakak saya sedang mengalami sakit perut. Pada usia kandungan, kalau tak silap saya, pada usia kandungan 5 bulan. Ketika kakak saya sedang sakit perut, ibu saya ada dekat dalam tu lah, sedang membantu kakak meletakkan, sapukan sedikit minyak dekat bahagian tertentu. Dan kemudian saya pula dekat depan sedang menonton TV. Apabila tiba-tiba saya ternampak macam ada cahaya putih terbang melintas tingkap ruang tamu. Laju ada cahaya putih terbang. Saya toleh. Dan memanglah tak nampak. Saya pun berdiri tengok dari tingkap. Bila saya tengok dari tingkap, saya terperanjat, Casey. Alangkah terperanjatnya saya. Ini yang saya berdiri ni tingkap dekat ruang tamu. Ruang tamu saya dekat sedirit dengan saya berdiri ada 2 tingkap ruang tamu. 1 tingkap ruang tamu, kemudian jaraknya ada 1 lagi tingkap ruang tamu. Kemudian sebelah tu tingkap bilik. Tingkap bilik yang nampak tu adalah yang pertama tingkap bilik kakak. Sebelah tu tingkap bilik saya, sebelah lagi tingkap bilik ibu dengan ayah saya lah, bilik mereka. Jadi saya ternampak, awal tadi ada cahaya putih yang melintas begitu pantas. Saya pun bangun, berdiri dekat tingkap. Alangkah terperanjatnya apabila saya menjenguk daripada tingkap tu, saya ternampak dekat tingkap bilik kakak saya ada sesuatu sedang berdiri. Rumah saya ada kolong, Casey. Ini bermakna rumah saya ni lebih tinggi. Orang kalau berdiri dekat tingkap, dia akan berdiri nampak jadi bawah tingkap. Oleh kerana itu, benda ni kelihatan seperti sesuatu yang menyeramkan. Saya nampak ada perempuan ni tengah berdiri. Kaki dia halus dan panjang, lehernya panjang, sampaikan dekat tingkap sedang tengok ibu dengan kakak saya yang sedang sakit pada waktu itu, yang mana ibu sedang urut-urut sapu minyak dekat kakak. Bila saya ternampak, saya tergamam buat seketika. Tapi dalam kepala otak ni, aku tak boleh takut, sebab dalam bilik tu ada anak saudara aku yang pertama. Saya pun jalan pergi ke bilik. Tengok dekat tingkap memang tak nampak orang. Tak ada orang tapi saya menghampiri tingkap. Saya nak tutup tingkap, ibu saya kata, buat apa tutup tingkap? Buka-buka, panas. Saya pusing, ibu kejap nanti saya cakap dengan ibu. Bila saya pegang daun tingkap tu, bulu roma saya meremang, Casey. Memang saya dapat rasakan macam depan tu ada wanita berleher panjang sedang berdiri. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, tarik tingkap, tarik, saya tutup, dan saya lock. Kemudian kakak saya masih lagi sakit. Ibu saya tanya, asal tutup tingkap? Saya pun pergi dekat ibu, saya berbisik pada telinga ibu. Saya katakan, ibu, tadi saya nampak bu ada perempuan tinggi tengah berdiri dekat tingkap. Ibu saya terdiam. Betul ke ni? Betul, bu. Casey, malam tu kakak saya, selepas saya tutup tingkap, tiba-tiba secara automatik kesakitan perut yang kakak saya alami berkurangan, dan terus dah okey kakak saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Itu dia kisah yang dikongsi sama
dari Kota Baru Kelantan Nur Azila ataupun nama yang digunakan nama Zila. Dipersilakan siapakah gerangan di ujung talian. Hello, selamat pagi. Halo, Kasih, apa kabar? Assalamualaikum, Pak Raden. Waalaikumsalam. Kabar baik, Pak Raden. Silakan, Pak Raden. Ya, boleh Pak Raden cerita ada kronik kes ya? Okey, Pak Raden tunggu sekejap kasih saya 30 saat sebentar. Terima kasih ya. Baik, kita bersama dengan Pak Raden. Silakan. Hello, Pak Raden. Teruskan. Pak Raden ambil, sekejap Pak Raden misalnya ada satu orang Pak Raden jumpa, dia ambil gambar berbual ke Pak Raden. Saya dengar orang dah viralkan gambar Pak Raden dan sedihnya aku. Tapi tak apa, itu pasal aku sedih lah. Pak Raden popular. Pak Raden sekarang dah tahap artis. Sampai orang Malaysia pun kenal. Alamak, itu pasal, tapi kalau boleh janganlah. Pasal kita selagi kita baca Casey, how champion you are, Casey masih merendah diri. Itu yang bikin kau selamat berkah itu kau. Boleh Pak Raden cerita satu connect case tak? Silakan Pak Raden, silakan. Ini Pak Raden cerita satu yang paling ikhlas Casey. Casey tahu tak? Ada seorang kes kronik, seorang wanita, dia memuja, orang kata dia pergi ke satu pakar kerana dia jatuh cinta dengan cinta yang orang tu tak nak dia, Casey. Kes kronik. Cinta tak boleh dipaksa. Tapi apa tak, Casey? Satu pakar tu telah anyanya, telah cakap, dia boleh memuja orang kata bayangan laki-laki ni dan semangat laki-laki ni agar hadir dan bercinta dengan dia dan boleh datang dengan dia. Sebenarnya Casey, ni Pak cakap, ini secret admirer bercinta dekat satu department. Tapi sebenarnya dalam dia bercinta satu department, ini apa tahu, cinta bertepuk sebelah tangan, sedangkan tahu seorang wanita kan, dia orang kan takkan nak mulakan dulu. Jadi dalam baik-baik rupanya dia pendam rasa dengan seorang lelaki di tempat kerja, tapi malam cuma kali laki-laki ni dah berpunya. Itu pasal kadang-kadang apabila kita hati seorang wanita, siapa yang dia cinta, siapa dia pendam rasa, mana kita tahu. Tapi ini misteri yang paling sedih ke apabila dia dah terlampau sangat dah menggilai orang yang dia sayang sampai dia bukan kenapa dia ingin sangat menjiwai memiliki jiwa raga dia. Aku terlampau sayang dengan orang ni, dan dia telah ambil snapshot gambar seorang pemuda ni dan dia mengadu dengan mak dia. Mak, sebenarnya ini orang adalah milik orang mak, tapi dia punya walaupun bukan suami orang. Tapi saya pernah nampak dia selalu berdoa dengan guide dia, bambik dia. Tapi kenapa cakap sudahlah, kalau ada orang yang punya, yang kau nak rampas, kau nak kacau apa, carilah laki-laki lain. Tapi saya tak boleh mak, saya gila kat perempuan laki-laki ni, saya terlampau mak macam mana. Jadi mak dia cakap gasak kau, mak dia nasihat jangan, orang kata hak orang jangan dikacau. Tapi Casey tahu tak, itu pasal kadang-kadang seorang wanita ni apabila dia dah jatuh kasih, tak kira suami orang ke, tak kira tunang orang, kalau dia nak kebas, dia kebas. Tapi cuma satu, bukan Pak dia cakap semua wanita sebab setiap wanita tu semua tak sama, Casey. Tapi kadang-kadang ada juga wujud wanita yang begitu taksub dengan idaman hati dia. Kalau aku tak dapat kau sampai lubang cacing dengan orang pun janganlah dapat kau. Kes kronik tak? Tapi senjata makan tuan. Kan Pak dia cakap apabila kau membuat satu perkara, dari dia pergi satu pakar di seberang, Casey tahu tak? Pakar tu telah ambil gambar dan baik-baik. Lama sekarang kan orang boleh curi muka kita. Dan orang kata snapshot macam aku tengah makan dekat Beach Road pun, orang kata ada orang ambil gambar Pak Adi terpanjat. Aku tengah Pak Adi ni, Pak Adi tengah makan. Supaya apalah Malaysia pengen apa? Aku superstar ke apa? Terjenikan ke hero ke macam Casey? Aku cuma orang biasa je. Apa yang ada dah tua dah. Orang kata kira-kira kali apa terjadi Casey? Dia telah telah diambil gambar ni Casey. Pak cakap bukan kita nak ingin wujud juga orang yang pakar. Apa tahu? Pakar cakap, saya akan bikin orang tu, pemuda ni yang kau cinta ini, supaya jadi aku seru dia, jangan saja dengan dia, aku seru supaya dia gila bayang dengan kau. Dan dia cinta dengan kau, dia sendiri melotot dengan kau. Kau tengok, kalau kau tengok akhirnya dia pergi satu bakal kena jiwa tak puas, nak lepaskan, orang kata nafsu rindu teramat sangat berdorang punya tu, pasal alamak, jangan betul lah kau. Jadi terjadilah orang kata kirakan idaman hati dia tu ibarat apa tahu, akal dia, nafsu dia dah mendahulu dia, dan nafsu keinginan dia tu lebih kuat daripada iman dan akal dia. Apabila nafsu mendahulu, apa yang negatif pun akan diikut, Casey. Itulah kadang-kadang kalau boleh janganlah mendahulukan nafsu apabila kita nak melakukan satu perkara kuno, kalau hukum akal berpandukan iman. Dan akhirnya ini Pak dia cakap kronik yang teramat sangat, when she go to this
pakar, dan akhirnya dia telah orang kata ambil gambar ni, dan dia dan pakar ni apa tak kesi menggunakan ilmu solsan, konon dapat memuja bayangan laki-laki ni dan dapat memuja laki-laki ni supaya apa tahu baik saya pindahkan macam mata batin ni cerita pula. Tapi dia pakai lain cara, dia gunakan gambar ni, dia cakap saya boleh pindahkan perasaan gila bayang awak tu pergi kepada lelaki itu agar dia gila bayang kau, dia cari kau. Mana boleh orang kata kau perasaan orang kau pindah-pindahkan. Sebenarnya maksud dia pelakon pakar tu, daripada kau gila bayang dengan dia, bagaimana kalau mbah dia bagi diri dia mbah, macam mana kalau saya orang kata nyai ni, pindahkan orang kata kasih sayang, pasti kasih sayang kau yang kau rindu tu, yang kau gini, aku pindah ke semangat cinta rindu kau tu kepada lelaki yang kau puja tu, kau pergi tengok dia, sekali kalau pandang wajah kamu, dia akan tergiap penyakit derga-derga, dia akan mencari batu-batu, dia akan mencari kau. Tapi jadi dia ambil gambar ni, tapi syaratnya kau kena memuja bayangan ni dalam keadaan 3 malam, orang kata malam Jumaat Kliwon, dan kau mesti seru nama dia, dan saya tak nak ajar apa dia cakap, tapi terjadi kesi. Itu pasal Pak dia cakap, apabila kau niat baik akan dapat baik, kau niat buruk akan dapat buruk. Itulah ciptaan Allah Ta'ala kesi. Itu good, bad, ugly, semua akan dikabulkan. Tapi dosa pahala kau tanggung sendiri lah. Kalau kau mati masuk neraka, tapi kalau kau buat amal kau masuk surga lah. Itu pasal terjadilah apa tak kesi. Bukan dia kerana laki ni, mungkin Pak cakap tengok seorang laki-laki itu pasal bagi seorang pemuda, kalau kau dah mungkin dia banyak zikir atau mungkin dia banyak ada amalan dalam diri dia, mengingati orang kata Allah Ta'ala ke apa, alhamdulillah mungkin. Jadi ada pagaran dalam diri dia, bukan dia yang jadi gila bayang kesi, bukan dia yang datang, lain alam yang menjelma datang setiap malam mengganggu perempuan ni berbentuk wajah dia. Jadi bukan dia yang gila bayang, dia memuja bayangan laki-laki itu, tapi bayangan alam gaib yang memiliki yang mirip wajah si fulan ni, orang kata kirakan datang dan mengganggu dia. Dia setiap hari bayangan laki-laki ni mengganggu dia dalam tidur dan mengganggu dia dalam keadaan shadow ke si. Dan dia nampak, dan cakap, akhirnya dia pergi kat pakar tu, dia cakap mungkin dia kasih tahu ni, Pak dia cerita dia minta mampu, dia cakap saya tak apa, saya cerita sebenarnya, dia Pak dia ceritakan balik. Dan akhirnya dia cakap saya bukan dia gila bayang, tapi bayangan dia bajan. Apa perempuan tu cakap tahu, mana aku tahu, tapi mungkin orang tu bila dia tengok, mungkin lelaki tu, kita pasal kesi, kita seorang lelaki, Wak Imat kesi kalau pergi malam berpandu ke apa, mana kita pergi, pagarkanlah diri kita dengan mengingati Allah Ta'ala, insyaAllah kau selamat. Jadi mungkin lelaki ni bukan kosong kesi. Apabila kita ada pagaran yang benar, kerana ingat Yang Maha Esa, kadang-kadang benda tu melantun balik pergi dengan, dan bukan lelaki ni gila bayang, tapi alam kesyaitanan yang dilakukan, dipuja-puja tu menjelma jadi seperti laki-laki tu dan mewujud menjadi bayangan sahaja, bukan jadi gila bayang. Laki-laki tak gila bayang, tapi bayangan lain, benda yang mendamping, kerana dia mensuruh nyeru mantra-mantra, dan bayangan kau hanya sedih. Jadi kau dah dapat lelaki ni, dah orang dia punya, akhirnya bayangan laki-laki, muka laki-laki tu yang malam, orang kata malam merayap kat rumah dia sampai dia naik takut ke si. Dan akhirnya dia diganggu oleh perasaan, orang kata kirakan dihantu oleh bayangan laki-laki ni yang dia nak buat supaya gila bayangkan dia, tapi bukan laki-laki ni yang menjelma jadi gila bayang tengok dia, tapi bayangan lain yang menjelma jadi laki-laki ni, dan akhirnya mengganggu dia. Dan akhirnya Pak Ade jumpa Pak Ade, dia cakap, Pak Ade saya minta maaf, saya malu lah kakak aib saya. Kita jangan malu lah, sebab perempuan kan ada perasaan. Dia cakap saya memuja satu laki-laki, saya pergi satu orang seberang, dia cakap dia pakai ini mantra, dan tengok wajah laki-laki ni, dia cakap apa tau, dia boleh mempindahkan perasaan gila bayang saya tu kepada lelaki tu lebih kuat daripada saya gila bayangkan laki-laki tu. Tapi akhirnya bukan laki-laki tu yang gila bayang, bayangan laki-laki tu datang, tapi bukan seperti bayangan bentuk muka dia. Yang saya hanya miliki hanyalah bayangan dia yang datang malam dan mengganggu saya seperti lintasan-lintasan, tapi orang yang saya sayang tak pun gila bayangkan saya. Pada cakap ini mungkin orang tu memuja, tapi itu pasal kesi. Apabila kita memuja sesuatu benda, kadang-kadang benda tu tak
Pak Din cakap, Pak Din dah ubat dia. Pak Din cakap, kau tahu kenapa? Sebab dia tu dia kebal mungkin kerana Allah Ta'ala lindung. Jadi yang datang tu bayangan benda lain yang menjelma. Pasal benda ilmu gila bayang yang pesura jantan ni gila bayangkan kau, tak masuk jadi lain benda yang menyerupai dia dan membayangi seperti wajah laki-laki dia, menghantui diri dia setiap malam. Dan akhirnya dia minta Pak Din lindungkanlah saya dari orang kata bayangan laki-laki yang saya ingat dia nak gila bayangkan saya saya buat dia, tapi rupanya saya hanya dapat bayangan, tapi bukan dia bayangan alam gaib yang mirip dia, tapi bukan berbentuk manusia, berbentuk bayangan wajah dia, tapi bukan dia. Pak Din cakap itulah sebenarnya memuja bayangan dia. Kita tahu tak, benda halus yang kita puja bayangan, kadang-kadang bayangan kita tu, bayangan wajah orang tu yang kita dapat, tapi bukan, tapi itu adalah jelmaan kerana sihir wanita tu untuk mendapatkan, membantu wanita yang dah kronik gila bayang ni, telah jadi .com.gilabayang yang bayangan laki-laki yang mengganggu dia, tapi dia tak gila bayang, laki-laki tak belanja, bayangan tu berpindah mengacau diri dia. Dan akhirnya Pak Din bantu dia dan dia cakap dengan Pak Din, mak, saya suruh pergi dengan satu tempat, Pak Din saya pergi tempat saya dah gila sangat. Pak Din cakap, kau gila hak orang tak pasal. Kenapa? Kupang bukan saya ekor, bunga bukan sekultur, masalah Pak Din, janganlah kau buat gini. Carilah satu hari jodoh yang baik. Doakan dulu pada jodoh, peri pada jodoh, insyaAllah dapat jodoh kau. Tak kira lah duda ke apa, duda kesepian kahwin lah. Dan akhirnya bila Pak Din dapat ini, Pak Din malam Pak Din datang, betul-betul Pak Din cakap, malam ini Pak Din hadir lah. Pak Din tu dah pukul 1 lebih, nanti ada bayangan. Sekali Pak Din datang, betul si bayangan tu datang dan melintasi, tapi dia tak datang waktu siap. Dia waktu kalau macam kita buka lampu tak ada. Pasal lampu tak ni dipanggil apa tahu? The night shadows, the roaming night life or the black unseen shadows. Bukan unseen force, unseen shadows pula. Jadi itu shadows yang mengganggu dia. Pak Din kat betul cakap ini. Pak Din tu Pak Din nampak tak? Dia dekat dapur, habis dekat sini dia nak masuk bilik saya. Pak Din cakap, kau tengok nasib baik dia bayangan biasa. Kalau dia bayangan betul, habis dia kacau kau, dia molest kau macam mana? Orang kata, itu pasal jangan gila bayang sangat. Jangan kau nak penyakit gila bayang, kau nak pindah orang tu. Pak Din cakap, mana ada ilmu orang boleh kau kerana penyakit kau menggila bayang seorang laki-laki dan wanita tu boleh pindahkan gila bayang kau supaya kau tengok dia jadi gila bayang. Akhirnya sekarang bukan kau dapat laki-laki tu, bayangan laki-laki yang kronik pula, bayangan dia yang kronik, yang bukan dia yang mengganggu kau. Tapi Pak Din bantu, dia kat ikhlas, Pak Din kesian lah, nak cari laki jodoh, tak dapat sampai gila laki orang ke hak orang. Tapi Alhamdulillah, Pak Din sebut dengan dia, orang kata, Pak Din bantu kau tapi berjanjilah, janganlah sampai kau, orang kata, kira-kira. Pak Din cakap, whatever you do, whatever it is, people property, whoever people lover, don't disturb, don't cross people line, okay? Don't cross people living life. Jadi kalau saya bertobat, Pak Din bantu, Pak Din, saya tak nak tengok bayangan laki-laki ni berapa, bukan dia gila, saya gila bayangkan dia, rupanya bayangan dia pula. Saya ingat dia jadi gila bayang, pindahkan ilmu supaya hati dia gila bayang saya, tertukar gila bayang tu bayangan lain pula yang lebih kronik pula. Dan akhirnya Pak Din bantu dan Pak Din lock, jadi bayangan tu dah tak lagi di dalam lintasan matanya. Tengok seorang wanita kesian, apa tak sok tu ke hak orang, sampai sanggup nak orang kata pindahkan gila bayang dia tu supaya laki-laki tu pula gila bayang. Tapi .com.chronic sudah disettle, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, saya Casey undurkan diri.